iaitu ayat yang ke-106. Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang yang murtad disebabkan kerana fitnah. Ujian ini, kita duduk dalam satu suasana, di sana ada ujian. Ujian tadi akan menyebabkan kadang-kadang satu orang itu reda dengan kekufuran. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan ayat ini, kisah daripada Ammar bin Yasir, yang mananya mak dia orang yang telah mati syahid, Sumayyah, dan juga bapa dia orang yang telah mati syahid. Orang yang pertama mati syahid dalam Islam ialah mak Ammar bin Yasir, yang dia disuluh sampai mati. Jadi oleh kerana pada ketika dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam, umat Islam berada dalam keadaan lemah. Banyak umat Islam telah ditindas. Orang kafir sangat benci, maka mereka menindas, mereka menyeksa, termasuklah Khabbab al-Arat dan beberapa sahabat-sahabat lagi yang lain yang tidak mampu untuk nak mempertahankan keimanan mereka, untuk menjaga keimanan mereka. Maka setengah daripada mereka telah berhijrah pergi ke Habasyah. Mereka pergi ke Habasyah kerana keimanan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bilal bin Rabah, walaupun disiksa dengan begitu teruk sekali, tapi dia tetap dengan keimanan dia, dan akhirnya dia telah dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala dan telah dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengahnya walaupun disiksa, mereka tetap teguh dengan keimanan. Tetapi apa yang berlaku kepada Ammar bin Yasir, ini yang Allah Ta'ala sebutkan pada ayat 6, man kafara billah min ba'di imanihi. Siapa yang kufur, siapa yang kafir kepada Allah selepas daripada imannya, nak menyatakan selepas daripada dia iman. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kecuali orang yang dipaksa melafazkan kalimah kufur sementara hatinya tetap yakin dengan keimanan. Jadi Ammar bin Yasir, apabila dia dipaksa, dia disiksa dengan teruk sampai dia tak tahan dengan siksaan tersebut, orang kafir hanya akan berhenti daripada menyiksa dia apabila dia memaki Muhammad. Bila dia mati saja, maka barulah orang kafir kata, kami akan lepaskan kamu. Maka dia terpaksa mengeluarkan kalimat-kalimat yang mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan hati dia tidak redha. Maka orang ini dia tidak ada dosa dan dia tak jatuh syirik, tak jatuh kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab dia dalam keadaan dipaksa, sedangkan hati dia penuh dengan ketenangan, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi orang yang kufur tadi, walakin man syaraha bil kufri sadran, akan tetapi siapa yang berlapang dada, tenang dengan kekafiran hatinya, hati dia tenang, tak ada masalah, semua kufur. Orang kata macam orang yang mengantuk disuruh bantai, maknanya dia redha. Contoh dia ialah seperti orang munafik. Orang munafik ini, mereka telah beriman dengan Allah dan Rasul, tetapi mereka menjadi kufur selepas daripada beriman. Mereka menjadi kufur itu dalam keadaan mereka redha, mereka tenang hati mereka dengan kekufuran. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan di sini, dan daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah para sahabat yang ketika mana mereka disiksa di Mekah. Jadi sampai kepada satu tahap Ammar bin Yasir tadi tak mampu dengan siksaan tersebut sehingga dia mengeluarkan kalimah kufur. Hak ni Allah tidak ambil kira. Siapa yang dipaksa, baik dalam makanan pun, kita dipaksa makan babi, diletakkan pistol di kepala kita, maka kita makan tak berdosa kita makan. Begitulah juga dia dipaksa untuk melakukan suatu perkara yang haram, minum arak contohnya, dia dipaksa. Kalau tidak dia disiksa, maka tak tahan tadi dia minum arak untuk menyelamatkan nyawa dia, maka dia tak berdosa dengan sebab dipaksa. Tapi yang diambil kira oleh Allah apabila hati dia lapang dada hadiah untuk melakukan perkara kemaksiatan tersebut. Jadi bukti contoh, sahabat pada ketika mereka di Mekah, mereka tetap dalam keimanan, dan apabila Nabi SAW hijrah ke Madinah, di sana contoh yang berlapang dada dengan kekafiran ni ialah golongan munafik. Mereka ni dah Islam, tapi mereka condong kepada kafir. Mereka lebih rela untuk menjadi orang yang kufur dengan Allah, walaupun zahir mereka Islam. Jadi apabila mereka tenang hati mereka ni, fa'alaihim ghadabun min Allah, maka ada azab daripada Allah, ada tindakan daripada Allah. Pertamanya, maka atas mereka kemurkaan daripada Allah. Ini yang pertama. Atas dunia mereka dapat kemurkaan. Mereka termasuk dalam al-maghdubi alaihim. Mereka termasuk dalam kalangan orang yang Allah Ta'ala murka ke atas mereka. Lepas tu di akhirat, walahum azabun azim, dan bagi mereka azab seksa yang besar. Kenapa yang menjadinya mereka dulu beriman, mereka
lebih reda untuk menjadi kufur kepada Allah. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah. Demikian itu, ancaman tersebut, ancaman maknanya bagi mereka kemurkaan dan juga azab yang pedih di akhirat ni, kerana sesungguhnya mereka sangat mencintai kehidupan dunia atas kehidupan akhirat. Sebenarnya dalam hati mereka ni, cinta dunia itu lebih besar lagi daripada kehidupan akhirat. Mereka tidak ada cinta kepada akhirat, bahkan mereka cinta kepada dunia. Sebab tu orang pada hari ni, kita dengan sebab pendidikan barat ni, dia menjauhkan kita daripada pendidikan agama. Bila kita jauh daripada pendidikan agama, lama-lama dia akan menjadikan hati kita keras. Faqasat qulubuhum, dia akan jadi fatala alaihimul amad. Allah Taala sebutkan dalam surah Al-Hadid, maka panjang masa berlalu kepada mereka. Mereka tak ambil perhatian terhadap kitab Allah. Mereka tak baca, mereka tak tadabbur kitab Allah, mereka tak perhatikan kitab Allah. Kita fikirlah kalau daripada kecil, kan? Mana sampai kita universiti, sampai tak ada masa dengan Al-Quran. 10 tahun habis masa. Lama-lama dia boleh membawa satu orang kepada keras hati. Faqasat qulubuhum, keras hati dia. Maka keras hati dia lama-lama membawa dia kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita jangan heran apabila orang bila dah habis mengaji, bila dia kerja, banyak hukum Allah pun dia dah tolak dah. Dia susah nak terima hukum Allah. Banyak perkara berkenaan dengan Islam, dia kata kenapa itu haram, kenapa ini haram. Dia mempertikaikan hukum Allah pun sudah cukup untuk dia jatuh kafir. Yang membuatkan dia begitu adalah disebabkan kerana jauh daripada kitab Allah. Dia tak pernah perhatikan kitab Allah. Dia tak pernah tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan hati dia keras. Dia di sini ni disebabkan kerana cinta dia terhadap dunia dia mengatasi daripada akhirat. Bila dunia ni lebih besar lagi, maka dia tak peduli. Agama hancur tak apa, tapi jangan dunia hancur. Sebab tu puak munafikin, mereka bila tengok bila satu tuntutan itu menyebabkan harta mereka habis, seperti infak, maka mereka orang yang paling kedekut. Bila tuntutan untuk pergi perang, mereka paling pengecut sekali. Sebab kerana bagi mereka, mati itu habis kehidupan, tak ada lah kelazatan dan kesenangan kehidupan dunia, tak ada. Sebab bagi mereka, yang mereka cinta itu ialah kehidupan dunia mereka. Wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin, dan sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Sebab tu kalau kita tengok kisah Suhaib Ar-Rumi, kisah Suhaib bin Sinan, yang mana kisah Suhaib bin Sinan ni, dia satu orang lelaki yang mana daripada kalangan sahabat Nabi SAW, apabila dia dapat tahu Nabi telah berhijrah, dapat berita kata Nabi telah berhijrah, sebab dia tak tahu Nabi hijrah. Sebab Nabi hijrah dalam keadaan senyap-senyap. Tidak ada siapa pun yang tahu kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi secara senyap, kecuali dengan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu yang tahu. Tidak ada siapa pun yang tahu kata Nabi SAW akan berhijrah ke Madinah. Hanya beberapa orang saja. Jadi bila Suhaib bin Sinan dia dapati bahawa Rasulullah SAW dia hijrah ke Madinah, maka Suhaib pun telah siapkan kenderaannya dan dia pun telah menaiki unta dia untuk pergi berhijrah. Tetapi apabila dia nak keluar berhijrah, kafir musyrikin telah sekat dia. Mereka pantau dia tidak dibenarkan untuk hijrah. Maka dia pun tunggu duduk diam gitu. Bila tengok kafir musyrikin tidur, bila tengok adanya tidur, dia pun siap-siap angkat barang dia nak cabut. Tapi dia kata ada orang yang perhatikan aku. Ada lagi beberapa orang yang perhatikan aku. Jadi aku pun tak dapat nak bergerak. Dia kata sampai aku memanggil mereka. Aku panggil mereka, mari kamu. Hendakkan aku bagi kamu semua harta-harta aku yang ada, tapi dengan syarat kamu lepaskan aku pergi. Mereka kata boleh. Lepas tu dia pun tunjuk pergi ke rumah dia. Dia tunjukkan emas yang disimpan di bawah tanah dalam rumahnya. Dia kata kamu ambil dah semua ni, dengan syarat kamu lepaskan aku untuk berhijrah. Maka orang kafir musyrik ini tentulah orang yang cinta dunia. Sebenarnya mereka lepaskan Suhaib. Sampai apabila Suhaib bin Sinan dia sampai di Quba, ketika itu Nabi SAW berada di Quba. Nabi belum masuk lagi ke Madinah. Nabi belum masuk lagi. Belum lagi buat masjid lagi. Nabi masih lagi di perkampungan Quba tersebut. Jadi bila Suhaib bin Sinan sampai di situ, maka Nabi SAW apabila melihat Suhaib bin Sinan, Nabi sangat gembira dan Nabi kata, beruntungnya kamu, beruntungnya perniagaan kamu, beruntungnya perniagaan kamu. Suhaib bin Sinan pun tersenyum. Dia kata, macam mana Nabi tahu? Maka dia pun datang dekat dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, bagaimanakah engkau mengetahuinya? Adakah malaikat Jibril memberitahu engkau?
Maka Nabi senyum saja kepada Suhaib bin Sinan. Nabi dia sanggup untuk nak bawa agama dia, nak selamatkan agama dia walaupun harta habis. Maknanya nak selamatkan keimanan itu yang paling besar, paling bernilai. Maknanya orang kalau sanggup sampai harta dia ditinggalkan, kekayaan kemewahan dia ditinggalkan untuk selamatkan agama, maka inilah yang sebenarnya orang yang cinta kepada akhirat. Inilah kisah Ashabul Kahfi, ketika mana pemerintah yang durjana, yang jahat, yang memerintahkan rakyat dia kufur dengan Allah, maka Ashabul Kahfi ambil peluang untuk melarikan diri, untuk selamatkan agama dia. Maka di sinilah apabila kita duduk dalam suatu suasana yang mana kita tak boleh taat pada Allah, suasana kita duduk orang langsung tak datang semayang, suasana orang tak semayang pun di suatu kampung, masjid ataupun surau ada langsung tak hidup. Kehidupan masyarakat mereka hanyalah lalai, hiburan saja kehidupan mereka. Bila kita hidup suasana yang begitu, maka kita susah untuk mentaati Allah kerana tidak ada suasana. Maka akan jadi anak-anak kita, apabila kita duduk di negara yang kafir, anak-anak kita di sekolah-sekolah mereka, bila percampuran, akhirnya mungkin anak kita boleh menjadi murtad satu hari nanti. Dia dah tak percaya dengan Allah. Maka di sini kalau dia ada fikirkan untuk agama, maka dia kena hijrah untuk selamatkan agama ni. Dia kata, aku kalau duduk kat negara kufar ni, negara kafir ni, masalah gaji besar. Orang kita masalahnya dia fikir apa? Dia fikir gaji, dia bukan fikir agama. Dia kena fikir agama dulu. Apakah selamat agama dia bila dia duduk di negara kafir? Di sana adakah dia dapat mendirikan solat berjemaah? Di sana kalau dia dapat kembangkan Islam, dia mampu untuk kembangkan Islam lain. Tapi kalau di sana dia tak boleh mampu untuk kembangkan Islam, bahkan dia sendiri ditindak, dia kerja dengan orang kafir, dia tak dibenarkan solat. Tapi oleh kerana dia fikir dengan gaji yang besar itu, ini alamat orang yang cinta dunia, dia mengutamakan dunia dia daripada akhirat dia. Orang ini sebenarnya di dalam kebinasaan, rugi dia. Jadi apabila kita tak boleh, kita kena fikir untuk duduk negara kafir itu, apa tujuan kita duduk dalam negara ni? Kalau kita boleh melaksanakan Islam, boleh kembangkan Islam, kita boleh dirikan segala perintah-perintah Allah, Masya Allah, duduklah negara situ. Dia ada kebaikan. Mungkin orang kafir tengok amalan kita, dia akan masuk Islam. Tapi kalau kita tak mampu untuk nak tegakkan, bahkan kita akan terkena dengan suasana mereka, suasana orang-orang kafir. Kita hidup pun cara mereka, mungkin anak-anak kita pun akan hidup cara mereka. Maka ketika itu adalah wajib bagi dia kena berhijrah. Kena berhijrah ke negara Islam. Dia kena pergi lari. Habis sekarang ni aku duduk negara ni, dia kata aku gaji besar, aku pergi Malaysia gaji berapa sangat aku nak dapat. Aku duduk negara dia orang ni gaji besar. Ya, kena korbankan gaji. Korbankan gaji itu. Sahabat bukan korbankan gaji. Sahabat korbankan harta yang ada pun. Tak dibenarkan bawa, tinggal terus. Pergi selai setinggal sampai ke Madinah. Tapi di Madinah tu Allah janjikan bahawa di sana ada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila sahabat yang merasakan berat untuk nak berhijrah, Allah Ta'ala sebutkan ayat wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Ankabut wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Berapa banyakkah binatang yang melata, mereka tidak bawa rezeki mereka. Kebanyakan binatang ini yang melata di atas muka bumi tak bawa rezeki. Yang bawa rezeki ni manusia je. Manusia saja yang bawa rezeki. Dalam rumah dia peti air seminggu dia simpan. Monyet dia tak simpan. Lembu dia tak ragu-ragu rumput dia pergi bawa masuk kandang dia. Tak ada binatang yang mana. Kucing dia tak ada, dia ambil disimpan. Disimpan kat tempat dia. Tidak ada binatang ni. Allah bagi makan hari-hari Allah Ta'ala bagi makan. Jadi bila manusia itu ada kerisauan, mungkin Allah Ta'ala sebut ayat ni, banyak binatang yang melata di atas muka bumi, la tahmilu rizqaha, mereka tak bawa rezeki pun. Allahu yarzuquhum wa iyyakum. Allah yang memberi rezeki kepada mereka dan Allah yang beri rezeki kepada kamu. Allah beri rezeki kepada binatang itu. Begitulah juga kita, Allah yang beri rezeki. Wa huwa as-sami'. Allah Maha mendengar. Bila kita lari untuk selamatkan agama kita, Allah Maha mendengar rintihan kita, kesusahan kita, hajat dan keperluan rezeki kita. Allah dengar. Sami'ul 'alim, lagi pula Allah Maha mengetahui. Sebab itulah bila Ashabul Kahfi, mereka bercakap sama mereka. Kalaulah mereka lari, apakah rezeki yang mereka akan dapat? Lari ke dalam gua. Gua tidak ada sebab untuk mencari
rezeki. Duduk dalam gua macam mana nak cari rezeki? Apa yang ada dalam gua? Hanya boleh sebagai tempat tinggal. Tapi mereka kata apa? Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Allah Ta'ala akan menyediakan bagi kamu, urusan kamu, Allah menyediakan keperluan hidup. Mirfaqan ni ialah keperluan hidup. Perkara yang kamu hajatkan untuk kehidupan, Allah yang akan sediakan. Bila kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita janji, yakin bahawa dengan kita selamatkan agama itu, Allah akan tolong dan Allah akan nusrah kita. Allah akan bantu. Kalau tidak ada asbab zahir, maka Allah bantu dengan asbab ghaibiyah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bantu. Allah boleh jadikan satu orang, dia tak perlukan kepada makanan. Allah boleh jadikan satu orang itu dia tidak ada makanan. Apakah Dajjal datang nanti dalam tempoh satu hari? Dajjal selama 40 hari di muka bumi. Satu hari Dajjal menyamai dengan setahun. Tidak ada tanaman yang hidup. Bumi dalam keadaan kering. Apakah makanan kita pada hari itu? Kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah boleh menjadikan satu orang itu kenyang. Dia tidak merasa lapar. Jadi di sinilah sebenarnya kita kena usaha untuk bagaimana supaya iman kita selamat, utamakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan hampir harta yang paling mulia bagi satu orang lelaki itu ialah kambing yang dia gembala di celah-celah bukit. Di celah-celah bukit dan di tempat mengalirnya air hujan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kerana dia melarikan diri dia untuk menyelamatkan agama dia. Mana satu orang hidup dalam satu kampung, dalam satu bandar yang mana dia tak dapat nak jaga perintah Allah. Dia dengan binatang ternakan dia lari pergi ke celah bukit, duduk seorang diri, tak bercampur dengan orang, semata-mata nak selamatkan agama dia. Maka inilah akan datang yang mana harta dia ini adalah lebih baik bagi dia. Dengan dia beruzlah, dia mengasingkan diri tadi untuk menyelamatkan keimanan dia kepada Allah. Ulaika allazina taba'allahu ala qulubihim. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah kuncikan atas hati-hati mereka. Orang ini Allah Ta'ala matikan hati. Bila Allah Ta'ala matikan hati mereka, maknanya apa juga kefahaman tentang agama ni mereka tak boleh faham. Cerita berakhirat, apa cerita berakhirat? Ini macam cerita dongeng-dongeng. Ini macam cerita kartun-kartun yang ada. Dia akan bayangkan semua cerita macam kartun saja. Sebab apa? Dia tak boleh tembus ke dalam hati dia tentang perkara akhirat tersebut. Wasam'ahim, dan pendengaran mereka. Perkara dunia, kalau bercakap, mereka boleh faham. Mereka boleh senang untuk faham perkara dunia. Tapi bila cakap perkara agama, mereka rasa semuanya tak logik dengan akal. Agama hanya menyusahkan. Agama tak beri faedah. Akhirat ni ada ataupun tidak. Maknanya, segala perkara yang boleh memberi kesan, satu percakapan yang boleh memberi kesan pada orang lain, tapi pada orang ini, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah tutupkan pendengaran dia untuk memahami ayat-ayat Allah, maka pendengaran dia tidak memberi faedah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa absarihim, dan penglihatan mereka. Itu ni pendengaran dan penglihatan inilah yang memainkan peranan untuk menambahkan keyakinan kita kepada Allah. Sebab Allah perintahkan kita supaya lihat alam ini, lihat zahir yang ada, kerana semuanya menunjukkan adanya Allah. Allah suruh kita lihat, tengok kepada ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita lihat ciptaan, kita mendengar bahawa ini ciptaan Allah begini, kita dengar, dia akan menambahkan yakin kita kepada Allah. Tapi apabila Allah telah tutupkan pandangan mereka, ibaratkan mereka orang yang buta, mereka tidak boleh memahami perkara yang berkaitan dengan akidah, dengan agama ni, mereka tak akan boleh faham. Ini akibat daripada orang yang Islam, kemudian mereka menjadi murtad dengan keredaan mereka. Allah matikan hati mereka. Di sini, apabila dia murtad, pertama sekali dia mendapat kemurkaan Allah di atas dunia. Yang kedua, azab yang pedih di akhirat. Yang ketiga, bahawa dia adalah orang yang sangat-sangat mementingkan kehidupan dunia. Dia tak akan peduli tentang akhirat. Yang keempatnya, orang ini Allah Ta'ala matikan terus hati dia, pendengaran dia, penglihatan dia, semua Allah Ta'ala tutup. Dan yang kelimanya, wa ulaika humul ghafilun, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Dia benda yang melalaikan ni memang dia seronok. Kalau cerita bab bola, Masya Allah, dia cerita bab bola ni cukup seronok. Kita kadang-kadang ni pada hari ni sangat menyedihkan keadaan umat Islam. Bila ada kuliah, dalam pada masa yang sama ada bola.
Lebih-lebih lagi bola tu start ni pukul 8.30 pula tu. Yang lawan JDT lawan. Kuliah yang selama penuh dekat surau ni, penuh ni orang ni. Hari ada bola tengok, kenapa tak ramai orang? Rupa-rupanya tengok-tengok imam pun tak datang juga. Orang lain yang datang ganti naik jadi imam. Tengok imam tak datang. Rupa-rupanya kerana bola. Fitnah yang paling besar pada hari ini, sukan ini adalah merupakan salah satu daripada fitnah. Kedatangan sebelum daripada kedatangan Dajjal ini, dia akan datang berbagai-bagai fitnah yang menjauhkan umat Islam itu daripada agama dia. Fitnah yang paling besar bola ni ialah bagi orang agama ni yang sedang belajar di Azhar ataupun universiti-universiti Arab ni yang belajar agama, bila time bola Piala Dunia, boleh kata kalau di Mesir, di Azhar, 65% akan gagal dalam peperiksaan akhir mereka. Sama juga di Syria pun, lebih kurang 65 hingga 70% akan gagal dalam peperiksaan mereka disebabkan kerana bola. Dia kita susah nak cakap, nafsu setiap orang ni, kesedapan ni, dia berbeza. Kalau saya fikir lagi pelik, orang sanggup beli nombor pelik dengan harga RM100,000, dia beli nombor pelik itu. Otak dia ni sihat ke tak? Kadang-kadang tu fikir juga. Kegilaan dia tu melampaui batas kegilaan dia. Terlampau pelik sangat. RM100,000 dia sanggup habiskan untuk dapatkan nombor pelik saja. Jadi bola ni kadang-kadang orang duk sebut juga. Dia duk dapat bola dia sepak, dapat bola. Apa guna dia dapat bola dia sepak? Kan penat. Tapi manusia tu dia suka. Dia enjoy, dia rasa diri dia seronok dengan bola tadi. Sebenarnya ini fitnah yang paling besar sekali ialah bola sepak merosakkan keadaan umat Islam. Kita tak sedar, tapi inilah kelalaian yang berlaku kepada umat Islam. Mereka sanggup tengok bola pukul 2 pagi Piala Dunia. Subuh tinggal tak ada masalah. Subuh tinggal mereka tak rasa menyesal. Tapi malam tadi kalau tak bangun pukul 2 pagi, dia marah kawan dia, kenapa kau tak kejut aku? Kalau yang duduk asrama lah, yang duduk sama dengan kawan satu rumah tewok, kenapa kau tak kejut aku? Dia maki kawan dia tadi dengan sebab terlepas bola. Padahal subuh dia terlepas. Dia tak maki kawan dia dengan sebab dia terlepas subuh, tetapi dia maki kawan dia disebabkan kerana bola. Inilah fitnah yang berlaku kepada umat Islam. Sukan ini dia telah banyak merosakkan keadaan umat Islam, lalai dengan kehidupan akhirat. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Bila kita cakap bab agama, dia tak boleh masuk. Dia tak sedap nak dengar kalau bab agama ni. Kalau boleh dia terus tukar topik lain. Mula cakap bab agama, cepat-cepat dia tukar topik lain. Dia ceritalah pasal sepepat. Dia nak tarikkan kita kepada perkara dunia. Dia tak akan nak dengar perkara agama. Inilah kita panggil orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Tidak diragu-ragu lagi bahawa mereka dalam kehidupan akhirat mereka adalah orang-orang yang rugi. Maknanya perniagaan mereka sangat rugi. Kita ni bermodalkan kepada keimanan. Modalkan kepada keimanan dan ketaatan saja kepada Allah. Maka dengan modal ini dia dapat keuntungan. Keuntungan dia ialah di akhirat. Sebab Allah Ta'ala sebut ni, annahum fil akhirat, sebenarnya mereka di akhirat, mereka orang yang rugi. Rugi perniagaan mereka di atas dunia dulu kerana mereka jual keimanan mereka. Iman inilah sebagai modal perniagaan kita. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia sebagai modal. Kita membuat perniagaan dengan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah, dia sebagai suatu perniagaan kita dengan Allah, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bayar kita, iaitu dengan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat. Tapi orang yang dia tolak keimanan, dia beli keduniaan untuk kesenangan dunia dia, maka di akhirat orang yang rugi perniagaan dia. Thumma inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Kemudian sungguhnya Tuhan engkau bagi orang-orang yang berhijrah, iaitu orang-orang yang berhijrah ke Madinah setelah mereka difitnah, mereka itu diinyai. Fitnah ni disebabkan kerana kerosakan zaman ataupun kerosakan masyarakat yang menyebabkan kita akan mudah terjebak dalam perkara yang haram. Orang kata nak muamalah dengan haram ni dia menjadi satu kebiasaan. Bila kita duduk dalam negara-negara yang kafir terutamanya, maka pencarian rezeki kita pun sudah tidak bersih dah. Kita nak taat kepada Allah dan susah, sebab apa? Suasana tidak membawa kita untuk taat. Sebab tu beruntungnya orang yang menjadikan orang saleh sebagai sahabat dia. Bila dia jadikan orang saleh sebagai sahabat dia, maka sedikit sebanyak dia akan terkesan, dia akan terikut. Orang saleh ni kita naik kereta dengan dia, bila masuk waktu sembahyang dia berhenti kat masjid. Hai, letih betul ikut orang ni. Dia berhenti sembahyang dulu.
Ini kesan bila kita rapat dengan orang-orang yang saleh. Tapi bila kita rapat dengan orang-orang yang tak jaga semayang, lama-lama dia pun tak peduli nak berhenti semayang. Dia pun tak kisah. Jadi agama ni kita sebenarnya kita akan mengikut kepada ghalibnya, kita mengikut teman dan kita mengikut kepada suasana. Kita hari ni kalau nak suruh baca barakat bukan senang nak baca. Tapi bila ada suasana, semua pakat baca kita baca. Malam Jumaat baca Yasin sebab pergi ke masjid, ada suasana. Duduk dekat rumah, dia tak baca. Sebab kita ni iman kita mengikutkan kepada suasana tadi. Maka kita memerlukan suasana. Maka suasana tadi akan memberi kesan kebaikan kepada agama kita. Adapun mereka yang duduk dalam suasana yang mana mereka difitnah, keadaan mereka duduk akan mengubahkan ketaatan mereka kepada Allah. Nak semayang pun, nak semayang jemaah pun dah tak boleh, dah tak ada orang nak semayang. Ada pun tempat itu ada 2-3 orang Islam saja, masing-masing duduk jauh-jauh. Kita pun percampuran kita di kalangan orang-orang yang kafir. Anak kita pun sekolah yang mana keseluruhan sekolah tersebut adalah orang-orang yang kafir. Akhirnya dia akan merosakkan akidah kita ataupun merosakkan akidah anak-anak kita. Maka ini adalah merupakan suatu fitnah dipanggil. Sebab tu Imam Nawawi yang membuat Tarjumatul Bahr di dalam kitab Riyadhus Salihin. Dia kata beruzlah, mengasingkan diri ketika kerosakan zaman ataupun kerosakan masyarakat ataupun disebabkan kerana banyaknya perkara-perkara yang syubhat, banyak perkara yang kesamaran tentang agama ni, orang dah tak ikut dah. Sebab tu kalau kita tengok keadaan sekarang, masjid ni orang tengah semayang di padang, dia tengah pasang lagu. Tengah semayang isyak, lagu dekat daripada padang tu bukan main kuat. Tengah semayang isyak ni bukan main kuat lagi lagu. Orang tengah ada kuliah dekat padang tu sana, duk berjoget. Jadi malam tadi duk pasang lagu bukan main kuat lagi. Orang dalam tengah kuliah. Inilah fitnah keadaan. Di luar suasana itu menarik, lebih menarik dengan keadaan lampunya, dengan keadaan enjoynya. Suasana dua masjid menarik orang untuk duduk di luar lagi daripada dalam masjid. Hati manusia ni dah condong pada dunia. Parking kereta saja duduk dalam masjid, orang ni semua di luar masjid. Ini sebenarnya adalah merupakan suatu fitnah. Sebenarnya Dajjal dia akan keluar dalam suasana apabila fitnah berlaku. Fitnah pada agama, orang dah kurang amalkan agama, dah kurang orang nak mengaji agama pun, orang nak datang kuliah agama pun dah tak ada lah, dah kurang. Bila semakin kurang, ketika itulah akan timbulnya Dajjal. Jadi ini nak menceritakan tentang zaman para sahabat Nabi SAW. Mereka yang hijrah selepas mereka itu difitnah, diuji, mereka dipaksa untuk keluar daripada Islam. Mereka tak dibenarkan solat dalam Masjidil Haram. Mereka tak boleh nak zahirkan solat mereka secara terang-terang. Thumma jahadu, kemudian mereka berjihad. Lepas daripada hijrah, mereka pergi ke Madinah. Mereka dengan Nabi SAW, mereka berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia telah sedia sanggup sampai kepada satu tahap dia mengorbankan nyawanya. Hijrah tu dia mengorbankan harta dia. Harta habis semua, tinggal kat Mekah, semata-mata nak selamatkan agama diri dia. Dah sampai dekat Madinah pula, bergabung dengan Nabi SAW, dia diperintahkan untuk berjihad pula. Jihad ini ialah untuk korbankan nyawa. Sampai satu tahap nyawa akan terkorban. Inilah benar-benar orang yang sedia, mana mereka sanggup korbankan harta mereka, nyawa mereka semata-mata kerana Allah. Wasabaru, dan mereka bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam mentaati Allah ni, mereka sanggup bersabar. Dalam keadaan susah pun tadi mereka bersabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sungguh Tuhan pencipta engkau setelah daripada hijrah itu sungguh Maha Pengampun lagi pula Maha Kasih Sayang. Jadi apa juga dosa-dosa yang telah dilakukan, maka Allah adalah Maha Pengampun. Sekiranya berlaku ketika di Mekah dulu, ada kalimah-kalimah kufur yang mereka telah sebutkan ketika mereka belum masuk Islam dulu. Jadi semua sekali selepas daripada hijrah ini, Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Yauma ta'ti kullu nafsin yujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Ingatlah pada hari akan datang setiap jiwa, dia akan membela terhadap dirinya dan disempurnakan setiap jiwa balasan yang dia telah lakukan dan mereka tidak dizalimi. Dalam ayat ini pula nak sebutkan pada hari kiamat nanti setiap orang dia akan membela diri dia. Tak ada siapa yang boleh tolong dia.
Maka dia kata, ya Allah, masa di atas dunia dulu, ya Allah, aku diuji, ya Allah, aku berada dalam keadaan kesusahan, ya Allah. Kunna natma'afuna fil ard, kami ni dulu orang yang lemah, kami ditindas oleh orang-orang kafir. Setiap orang, maka ketika itu di atas dunia dulu, dia tak dapat pergi berhijrah. Nak selamatkan agama ni tak dapat, tidak, mesti kena berhijrah. Ketika mana orang kafir dia menekan kita, dia kena hijrah. Dia tak boleh jadikan alasan kami sebagai orang yang lemah, kami orang dhaif, kami tak mampu. Harta kalau kami hijrah, harta kami semua tinggal, perniagaan kami tinggal, kami ada anak-anak kecil yang kami nak sara. Kalau kita fikirkan Abu Salamah dengan Ummu Salamah ketika mana mereka nak berhijrah, dalam keadaan dia nak berhijrah, Abu Salamah telah menyediakan unta untuk Ummu Salamah, beserta dengan anak kecil yang didukung oleh Ummu Salamah. Dia dukung anak dia, anak yang masih kecil. Ketika mana dia bergerak, maka telah ditahan oleh kaum Bani Mughirah. Kaum Bani Mughirah telah tahan. Dia kata, Abu Salamah, sekiranya kamu nak berhijrah, kamu boleh pergi. Tetapi Ummu Salamah dia tak boleh pergi. Sebab Ummu Salamah adalah daripada Bani Mughirah. Adapun Abu Salamah dia pada Bani Abul Asad, pada Bani yang lain. Jadi oleh kerana dia daripada kabilah yang lain, okey, kamu boleh pergi, tetapi isteri kamu tak boleh pergi. Dia adalah di bawah jagaan kami. Maka tak boleh dibuat apa. Ketika itu datang Bani Abul Asad datang, iaitu turunan Abu Salamah. Bila dia datang, dia kata hak terhadap anak dia ni, anak Abu Salamah, hak kami. Maknanya Bani Abul Asad dia membenarkan Abu Salamah untuk hijrah, tapi dia kata anak dia pada kami, kerana keturunannya adalah keturunan kami. Bergaduhlah Bani Mughirah dengan Bani Abul Asad tadi, bergaduh, berebut anak. Akhirnya yang menang ni ialah Bani Abul Asad. Dia berjaya merampas anak yang kecil itu dari pertangan Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah telah dibawa oleh Bani Mughirah ke perkampungan mereka, dan anak dia telah dibawa oleh Bani Abul Asad bawa ke perkampungan mereka. Maka Abu Salamah dia telah hijrah. Dia hijrah seorang diri sampai di Madinah sana. Dan isteri dia pun tertinggal, anak dia pun terpisah. Dalam keadaan terpisah dengan ibu. Jadi dalam keadaan Ummu Salamah dia duduk dengan kaum dia, dalam keadaan dia menangis sepanjang hari, dia menangis selama setahun. Dia kata, aku duduk di Attah sana, aku menunggu-nunggu. Mudah-mudahan kalau Abu Salamah kembali datang untuk mengambil aku. Tapi dia kata sampai setahun aku tengok Abu Salamah tidak datang. Maka sepupu kepada Ummu Salamah, apabila dilihat keadaan Ummu Salamah sentiasa menangis, maka dia telah jumpa dengan kaumnya Bani Mughirah ni. Dia telah jumpa, dia telah cakap dengan ketua-ketua Bani Mughirah. Dia sebut kepada mereka, kamu telah menyiksa dia, kamu biarkan dia dalam keadaan tersisa sepanjang tahun. Sepanjang tahun dia sentiasa dalam keadaan sedih dan menangis. Sanggup kamu dengan sifat tidak memberi kemanusiaan kepada dia? Akhirnya kaum dia jadi cair hati dia, dan mereka membenarkan Ummu Salamah untuk berhijrah. Mereka lepaskan. Kemudian sepupu kepada Ummu Salamah ni pergi pula kepada kaum Bani Abul Asad untuk dapatkan anak tu pula. Jadi dia sebutkan seperti mana dia sebutkan Bani Mughirah, dia sebutkan pada Bani Abul Asad. Akhirnya hati mereka jadi cair, dan mereka telah melepaskan anak yang kecil itu, mereka bagikan kepada Ummu Salamah. Jadi bila Ummu Salamah dia nak berhijrah, tapi tidak ada siapa pun yang menemankan dia. Jadi masa ketika itu dia duduk diam-diam, dia sampai ke Tan'im. Bila dia sampai ke Tan'im, dia seorang diri saja. Maka dia telah dilihat oleh Talha. Dia kata, ke mana kamu nak pergi? Ummu Salamah kata, aku nak menuju ke Madinah. Terang-terang dia cakap, aku nak menuju ke Madinah. Kamu nak pergi seorang diri? Ya, dia kata, aku pergi bersama dengan anak kecil aku sebagai temannya. Dia kata, tak mungkin kamu pergi dengan seorang diri. Tak boleh kamu pergi dengan seorang diri. Lepas daripada itu, dia tanya, siapakah suami kamu? Kata, suami aku adalah Abu Salamah. Bila dia sebut saja Abu Salamah, lelaki ni macam terperanjat, tetapi dia diam. Maka Ummu Salamah kata, lelaki tadi aku rasakan dia terperanjat bila aku sebut Abu Salamah, tapi aku tak tahu kenapa. Kemudian lelaki tu kata, ginilah, biarlah aku yang menemani kamu sampai ke Madinah. Jadi dia menemani Ummu Salamah ni sampai ke Madinah. Ummu Salamah naik untuk beserta dengan anak dia, dan Talha ni telah tarik, tuntun tadi unta tersebut bawa. Tiap kali bila nak turunkan, nak berhenti, dia kata, aku dapati bahawa dia satu orang lelaki yang sangat baik hati dia. Tiap kali bila aku nak turun, dia akan turunkan unta. Lepas daripada turun unta, dia akan pergi jauh-jauh. Lepas tu kemudian apabila aku nak naik unta tadi, maka dia akan bawa unta tadi, dan aku berehat, dia akan bawa unta tadi. Ikat tali unta. Kemudian bila dia bawa datang unta itu kepada aku, dia tundukkan unta tersebut, dan kemudian dia akan pergi jauh-jauh. Setelah aku naik, barulah dia datang, dia ambil tali itu dan dia bawa tuntun. Sampailah ke Madinah. Lepas tu dia kata,
Dalam keadaan itu, hati yang menyediakan apa yang berlaku kepada aku, dan aku dapati orang yang mengiringi aku ke Madinah ni sebaik-baik lelaki yang telah mengiringi aku. Jadi kisah macam mana dalam keadaan terpaksa berpisah dengan isteri Abu Salamah, dia kuatkan hati dia untuk berhijrah. Ini keadaannya. Tidak ada alasan tiap orang nanti di akhirat untuk dia nak membela diri dia. Sebab apa? Setiap orang itu dia ada kemampuan. Allah akan bantu dia dan Allah akan tolong. Allah nak ujikan keimanan dia dengan Allah. Ingatlah pada hari akan datang, setiap jiwa dia membela terhadap dirinya dan dipenuhi, disempurnakan setiap jiwa itu balasan apa yang dia lakukan, dan mereka sedikit pun tidak dizalimi. Mereka tidak akan dizalimi. Apa yang mereka amalkan, sama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Walaupun dia beramal walaupun sebesar biji zarah sekalipun. Dia ada duit di mesin aku ni nak buat apa, masuk tabung lah, masuk di mesin pun di akhirat nanti dia akan ada juga pahala ni, Masya Allah. Walaupun sedikit, lidah dia menyakiti hati orang, guna perkataan yang sedikit pun, tetapi tetap dia akan lihatnya di sana nanti.